Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, kita ni berjumpa lagi dalam pelajaran Ugama, iaitu Asas Pengetahuan Agama Islam tahun 4. Okey, seperti biasa kita ni baca doa dulu sebelum belajar. Cikgu harap semua sekali murid menadah tangan. Penyentuh tentang tajuk pelajaran kita ni lebih kurang ni kan. Jadi baca doa sebelum belajar dan jangan lupa salah satu daripada adab berdoa ialah menadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sebelum kita ni memulakan pelajaran atau tajuk pelajaran harian ni, kelebihan berdoa, cikgu minta kamu menyebutkan di antara adab berdoa tu. Apa di antaranya? Okey. Macam kita ni baca doa tadi kan, mula-mula kita ni baca doa dimulai dengan apa? Itu dimulai dengan basmalah. Apa itu basmalah? Iaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya, kita ni berdoa, pastikan menghadap kiblat dan menadah tangan. Pastikan juga kita ni yakin bahawa doa kita ni akan dimakbulkan oleh Allah. Okey. Seterusnya, kita ni berdoa, anda perlu meninggikan suara. Suara perlahan saja, rendahkan suara. Okey. Manakala waktu berdoa, kamu tahu kan, waktu berdoa sebenarnya boleh bila-bila masa. Tetapi kita ni mau jom memilih, kalau bolehlah doa itu dipilih pada waktu yang afdal, yang lebih baik. Di antara waktu yang afdal ialah sebelum dan selepas sembahyang. Seterusnya, ketika kita ni sujud terakhir, kita ni sembahyang. Dan juga masa ni musim hujan. Jadi musim hujan itu tentulah kelebihannya ada kan, iaitu ketika hujan turun. Okey, terus saja tajuk harian ni kelebihan berdoa. Sebelum itu kita ni baca sama-sama supaya melancar lagi membaca tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan berdoa. Okay. Apa dia kelebihannya? Apa untungnya? Apa bagusnya baca doa tu? Yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu untungnya, itu kelebihannya, itu baiknya. Kita ni berdoa tu ialah dengan sendirinya kita ni dekat kepada Allah. Siapa mau dekat kepada Allah ialah dengan melakukan doa. Jangan lupa berdoa. Memohon, meminta. Kepada siapa? Orang Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ingat siapa yang rajin berdoa berarti ia sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang kedua, baca lagi sama-sama. Kedua ialah mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu juga kelebihannya. Siapa yang rajin berdoa, ia mendapat rahmat, disayangi Allah. Bukan saja bapa mama sayang melihat kamu menjadi anak yang soleh, yang senantiasa berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala pun sayang. Ingat tu Kita ni sudah baca awal-awal Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ni
uh, menyebut, memuji Allah Ta'ala itu yang mana Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Okay. Dan seterusnya yang ketiga ialah mendidik hati supaya tidak sombong. Okay. Siapa yang berdoa maksudnya orang itu tidak sombong. Banyakkan berdoa, dengan sendirinya hati kita ni tu rasa rendah diri. Rendah diri artinya tidak sombong. Menunjukkan kita ni memang berharap kepada Allah untuk menolong, untuk membantu supaya apa yang kita ni minta itu termakbul. Jadinya kalau kita ni berdoa, mendidik, mengajar hati kita ni supaya tidak sombong. Yang keempat, melindungi diri daripada kejahatan dan keburukan. Siapa berdoa dengan sendirinya, ia melindungi dirinya daripada melakukan kejahatan atau perkara-perkara yang mendatangkan keburukan. Cuba yakin, siapa berdoa artinya ia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, insya-Allah kita ni terlindung daripada melakukan kejahatan ataupun perkara yang membawa kepada keburukan. Itu yang keempat, iaitu melindungi diri daripada kejahatan dan keburukan. Seterusnya yang kelima ialah mendapat pahala. Untung kan? Siapa berdoa bermakna mendapat pahala. Mendapat pahala, siapa yang banyak pahala, balasannya apa? Mungkin kamu tahu. Balasannya ialah insya-Allah dimasukkan ke dalam syurga atau janji Allah. Siapa yang pahalanya banyak akan ditempatkan di syurga. Dan seterusnya yang keenam ialah menenangkan hati. Kalau kita ni banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Allah, nescaya hati kita ni akan tenang. Tenang rasanya apabila kita ni sudah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kita ni lebih-lebih lagi selepas kita ni berusaha. Okay? Kita ni belajar, asalnya kita ni dah pandai, tapi oleh sebab kita ni mau mengetahui akan sesuatu itu, kita ni belajar. Jadi kita ni berusaha kan tu. Jadi selepas kita ni berusaha tu, kita ni berdoa. Jadi dengan sendirinya rasa hati tu tenang rasanya. Mudah-mudahan apa yang kita ni minta tu dimakbulkan oleh Allah. Dan seterusnya yang ketujuh kelebihan berdoa ni ialah insya-Allah hajat tercapai. Okey, hajat tercapai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau kita ni berdoa dengan izin Allah, apa yang kita ni pinta, apa yang kita ni mohon akan ditunaikan oleh Allah. Tapi jangan lupa adab berdoa kan? Kita ni mesti yakin bahawa doa kita ni akan dimakbulkan, akan tercapai. Okey, jadi untuk mingguan ni setakat itu saja Tani belajar, iaitu tentang kelebihan berdoa. Kelebihan berdoa ada 7 perkara yang kita ni sebutkan tadi. Diharap sedikit sebanyak kamu memahami apakah untungnya, apakah kelebihan kita ni berdoa. Yang pastinya siapa yang berdoa bermakna ia sudah melakukan ibadat. Siapa berdoa mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan Allah sayang. Kita ni mendidik hati kita ni indah sombong. Terhindar daripada melakukan kejahatan. Kita ni dapat pahala, hati tenang. Dan satu hal lagi juga ialah insya-Allah hajat kita ni akan tercapai.
Okey, sampai itu saja kita ni sudahi pelajaran ini dengan membaca doa selepas belajar. Okey, ramai-ramai murid-murid baca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.